pandai. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Farina Hashim. So, hari ni kita nak belajar cara menjahit baju kurung menggunakan buku baju kurung dan pola baju kurung Variation Class. Tapi kali ni saya menggunakan pola badan sendiri, jadi pola dia sama je dengan pola Instant Variation Class. So, yang ini tangan, pesak, badan, kekek dan juga lapik leher. So, kita start dulu bahagian pola badan depan. Kita lipat dua kain and then kita letakkan pola tu. Kalau pola instant tu tak perlulah nak tambah basi. Tapi kalau belajar guna buku tu, kenalah tambah basi macam saya buat ni. Untuk pola depan, bahagian leher ni kita guna tracing paper lah. Kemudian kita trace bahagian leher depan tu, lepas tu kita tambah basi setengah inci. Lepas tu kita pun boleh start lah untuk gunting pola bahagian depan. Lepas tu kita lipat dua lagi sekali kain tu. Lepas tu kita nak buat untuk pola bahagian belakang pula. Pola bahagian belakang ni, bahagian leher tu just tambah je basi setengah inci. Labuh pola bahagian belakang tu kena trace dululah. Lepas tu baru kita tambah basi. Kalau guna pola instant pun kena check labuh pola belakang ni juga. Lepas tu kita pun bolehlah gunting kain. Okey, sekarang ni kita nak gunting pesak pula. Lipat dua kain, lepas tu baru gunting. Kemudian gunting tengah. So kita dapatlah dua pesak. Untuk pesak lagi sebelah, just pin je pesak yang dah gunting tadi. Lepas tu ulang balik step yang sama. Boleh juga untuk rujuk buku kalau tak faham. Tapi kat buku ni dia tak lipat dua. Dia just bentangkan pola satu-satu. Tapi yang saya tunjuk ni lipat dua sebab nak jimat masa. Kalau tak faham-faham lagi, bolehlah rujuk buku ya. Kena cek dulu ira kain dia ya. Macam mana nak susun. Ikut dalam buku. Macam ni. Tanda bulat 3 ni maksudnya tanda lipatan. So, kain ni kena lipat lah. Lepas tu kita ulang je step yang sama untuk tangan lagi sebelah. Kita dah dapatlah untuk dua belah tangan. Sekarang ni untuk bahagian lapik leher dengan kekek pula. Dekat pola Instant Variation Class dah ada cara macam mana nak potong kain tau. Untuk beginner tu senang sangat nak faham. Dekat dalam buku pun ada tunjuk cara macam mana nak gunting kain dengan susun pola. Tapi dalam buku cara advance tau. Pola tu dibentangkan semua. So kita pun gunting je lah polanya. Gunting. Untuk lapik leher
leher ni kita kena guna interfacing. So bahagian yang berkilat tu adalah gam dia. Kita kena menghadap ke atas macam ni. Lepas tu letaklah lapik leher tadi. And then kita gunting keliling. Ironlah lapik leher tadi, depan dan belakang. Kalau pakai pin macam saya ni, iron je dengan pin-pin tu sekali. Tapi kalau guna pin yang warna-warni tu, jangan pula ya, nanti kepala pin tu cair, lepas tu melekat pula dekat iron. Untuk bahagian leher ni, bahagian tengkuk tu jangan jahit tepi, yang lain tu kena jahit. Bahagian leher depan pun sama tau, jangan jahit tepi dekat bahagian tengkuk tu. Bahagian bahu kena jahit tepi. Bahagian panel kain badan pun sama. Bahagian leher dekat tengkuk tu tak perlu jahit tepi. Bahagian pesak ni kita rujuk buku dulu. Sebelum kita jahit tepi, kita kena labelkan dulu bahagian mana yang nak kena cantum pada bahagian badan. So kita kena cek pesak yang berada pada garisan point nombor 23, 24 dan 25 ni. Garisan yang perlu cantum pada bahagian badannya, jangan terbalik pula nanti bila cantum kain tu. So awal-awal ni kita kena tandakan dulu. So untuk panel kain saya ni, saya dah tandakan. Tak kisah nak tanda macam mana pun, jadi kita sendiri je boleh faham. Tapi lagi satu cara nak bezakan dia, kita kena cek pesak hujung kain tu, mana yang terlebih atau lebih panjang tu adalah bahagian yang perlu ditanda dan dicantum pada bahagian badan nanti. So tandakanlah contohnya macam ni. Lepas tu baru kita jahit tepi. So untuk panel yang lain tu, jahit tepi je keliling. Okay, sekarang kita dah boleh start menjahit. Kita start dengan cantumkan dulu bahagian leher ya. Pinkan bahagian bahu, kemudian jahit setengah inci. Lepas tu kita cantumkan bahagian badan pula lah. Sama jugalah dekat bahagian bahu tu, pinkan dan jahit setengah inci. And then kita kangkangkan dia, lepas tu kita iron. Lipat dua macam ni dan ironkan bahagian leher. Make sure ada garisan ya. Lapik leher tadi pun sama, kangkangkan, lepas tu kita kena iron. Lipat dua macam tadi dan make sure ada garisan kat tengah-tengah untuk dijadikan sebagai tanda. Kemudian letak lapik leher pada panel kain bahagian badan. Lepas tu ikut garisan yang kita dah iron tadi. And then kita pinkan keliling. Tandakan keliling leher basi setengah inci.
saiz leher dan berapa kena turun bawah tu, kita boleh rujuk dalam buku volume tu, buku baju kurung. Atas tandakan satu hood, lepas tu kita buat garisan. Cara macam mana nak jahit lapik leher ni ada ditunjukkan dalam buku volume 2. Dia dah siap nombor, so jahit ikut urutan nombor macam dalam buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Lepas dah jahit keliling tu, kita trim basi tadi. Tapi jangan terkena jahitan tau. Untuk bahagian bucu ni, kita gunting segi 4. Lepas tu terbalikkanlah dia. Untuk bucu ni, dia ada cara lain. Tapi ni cara yang paling malas lah. So, saya cungkil je pakai penetas jahitan untuk bagi dia tajam. Lepas tu iron ikut garisan yang dah jahit tadi. Iron depan dan belakang. Dan kita top stitch atau jahit tindih keliling leher. Start daripada tengkuk belakang. Siap dah bahagian leher kita. Okey, bila kita nak cantumkan pesak dia ni, kita kena bentangkan dulu, bentangkan semua kain ni, maksudnya bahagian hadapan. Okey, lepas tu kita dah tandakan bahagian yang nak bercantum dengan badan. Okey, nampak? So yang ni pun sama, kita dah tandakan mana yang bercantum dengan badan. Jangan terbalik pula. Okey, kalau nak lebih confirm, kita kena buka buku. Macam mana kena bentang kain ni, macam mana rupa baju kurung. Yang ni penting sebab tu kita akan letakkan technical drawing supaya you boleh tengok macam mana rupa dia. Nampak tak? Dia ada lengkung kan? So kat sini dia ada lengkung. Okey. Lepas tu ni tangan, nampak? So mana tangan belah hujung ni kecil. So bila kita lipat, kita tahulah mana yang belah kecil, belah hujung. So belah sini yang akan bercantum dengan badan. Okey. Lepas tu kita akan susun. Yang ini kena tengok dia punya ni. Jangan tersalah sebab dia ni terbalik. Jadi yang ni dia kena ikut. Sebab kita ada tip kat sini. So dia kena refer lah. Ikut jarah dia. So yang ni penting supaya you tak tersalah cantum. Okay, tengok yang ni ni kan. So kita ambil ni, kita lipat dua, letak sini. Nampak? Sama, mesti sama dalam buku. Mesti sama dalam buku. Okey? Okey, lepas tu cara macam mana kita nak cantum ni adalah part yang paling penting Part yang sangat penting. Jadi tengok betul-betul macam mana. Okey, yang ini kita bentang belah bahagian atas. Bahagian atas maksudnya bahagian yang berbunga lah, ada bercorak semua kan. Okey. Lepas tu dia punya tips adalah depan bertemu depan. Ni depan, ni depan, ni depan, bertemu depan. Nampak? Gitu. Jadi yang ini kan belah depan kan. Ni belah dalam. Okey, ni belah depan kan. Okey, so kita cantumkan. Tepinkan dulu. Pin melintang. Okey. Lepas tu kita buat balik semula bentuk dia. Okey, macam ni. Bentuk dia macam ni kan. So ni depan kan. Depan kan. Depan kena bertemu depan. So macam ni.
dengan dia. Okey, lagi sekali saya ulang Jadi tengok dia sudah letak kat mana, lipat macam mana. Kita lipat dua. Okey, kita letak sini. Jangan terbalik pula. Dia mesti sama rupa dia, nampak? Sama Okey, depan bertemu depan. Ni semua bahagian depan Ni semua bahagian depan. Bahagian yang bercorak. Bahagian yang bercorak bukan terbalik Okey, so kita ambil dah ni kan bahagian depan kan. Ni kan bahagian depan kan. Okey, so yang ni kita kena cantumkan depan bertemu depan. Kita ambil kat sini, cantumkan pin. Okey, so kita pin. Okey, lepas tu ni. Okey, lepas tu kita buat balik semula macam ni. Bentuk dia untuk beginner ni cara dia. Okey, ni depan bertemu depan. So ni kena depan bertemu depan, cantumkan ni. So inilah macam tu. Okey, okey, so kita akan start jahit pada bahagian setengah inci yang dekat sini, kat tengah ni. Okay. So kita boleh tandakan menggunakan pen. Pen ke pensel ke, kita tandakan setengah inci. You boleh ni lah ukur. Okay. So kita akan start jahit daripada sini. Matikan sampai sini, matikan. Dari sini matikan sampai sini, matikan. Tandakan setengah inci basi dekat bucu, lepas tu jahit. Lipat ke dalam basi yang kat bucu tadi, lepas tu baru jahit lurus untuk pesak bawah. Pin hujung, baru pin tengah. So masa jahit tadi jangan terlajak ya dengan jahitan bucu tadi. Kalau tak, dia jadi tak cantik jahitan dia tu. So kita ulang balik semula dan ulang step yang sama untuk pesak lagi satu. So kita start jahit dekat bahagian ni and then matikan dekat ujung. Make sure jadi macam ni ya. Jangan terlajak. Kalau terlajak, buka balik. Mesti jahit jadi macam ni. Lepas tu kita lipat bucu ni. And then pinkan hujung. Pin hujung. So baru pin tengah. Bahagian ni pun jangan terlajak ya. So jadilah macam ni. Cantik tak? Lepas tu dah boleh iron. Mesti flat tau. Dan kena ikut garisan ni. Basi yang ni kena kangkangkan dulu. Untuk bahagian yang ini, jangan kangkangkan. Iron macam ni. Lepas tu baru kita lipat and then iron ikut garisan. Okay, bila kita dah siap yang ni, dah siap jahit. So kita bentang balik semula dekat macam mana yang ada dalam technical drawing. Okay, kita boleh tengok technical drawing, kita letak ini. Lepas tu yang ni semua bahagian depan ni. Ni bahagian depan ni semua bahagian depan. Jadi kita nak cantumkan benda ni. Dia punya tips adalah depan bertemu depan. So yang ni kita start daripada belakang dulu. Okay, ni depan. Okay, kita cantumkan dulu. Sini depan bertemu depan.
saya ulang untuk bahagian sebelah. Ini depan. Kita start bahagian belakang dulu. Okey. Kita tekan. Okey. Yang ini jangan kangkangkan dia. Sebab kita dah iron kan, sebab tu kita kena iron dulu. So bila kita dah iron tu, kita dapat tahu kat mana kita nak lipat dia. So jangan kangkangkan basi yang dekat setiap ni. So dia punya tu nanti jadi lagi kemas lah. Okey. Ni kan depan. Okey. Lepas tu yang ni kita pegang. Macam ni. Sampai sini matikan, jangan terlajak. So yang ini kita tandakan lah pakai pen. Ini matikan, sampai sini matikan. Kalau terlajak pun buka balik. Dia jangan terlajak, dia mesti berhenti tu ngam-ngam dekat situ. Kita lipat dulu. Biasa kangkangkan dan iron. Make sure flat dan ada garisan. Sebab garisan tu nanti kita nak cantum dekat bahu, dekat panel badan. Balik semula kita punya panel ni. Okey, kita bentangkan macam ni. Okey, so cara nak cantum dia pun sama juga. Formula dia adalah depan bertemu depan. Maksudnya ni depan, ni bahagian dalam kan. Okey, depan dengan depan ni kena bertemu depan. Okey, first kita akan cantumkan bahagian yang bahu ni. Yang ini mesti iron flat lah, supaya dia ada garisan. So garisan ni kena cantum dengan ni dulu. Yang ni kita kangkangkan pasti dia. Okey. Lepas tu kita akan pin hujung dulu. Sampai bahagian bawah. Yang ni pin hujung dulu. Kenapa kena pin hujung? Sebab nanti dia tak ada dah sebelah panjang sebelah pendek. Kita kena pin hujung dulu. Lepas tu kita regangkan dia. Okey, regang, pin tengah. Baru kita pin tengah. Okay, ni kita ikut yang kita dah iron ni lah. Ada ke atas. So dia akan jadi lebih kemas. Okey, lepas tu depan bertemu depan, okey.
kita iron flat. Turunkan dia kat belakang bahu ni. Daripada bahu ke bawah, jahit daripada bahu ke bawah. Lepas tu kangkangkan dan iron. Depan dan belakang. Laba baju start daripada bahu, kemudian tandakan 1 inci. Tandakan pada bahagian sebelah. Dan lipat dan pin keliling. Lepas tu buat cara yang sama untuk bahagian lengan pula. Bahagian lapik
leher pun perlu dipinkan keliling untuk kita jahit silang pangkah nanti. Untuk jahit silang pangkah ni, kita perlu start daripada kiri ke kanan. Lepas dah jahit silang pangkah tu semua, tu jangan lupa untuk iron lagi sekali semua baju. Lepas tu jangan lupa pula untuk letak cangkuk dekat leher tu ya. Pasang cangkuk tu ngam-ngam dekat hujung tapi jangan terkeluar. Ini kena pasang macam ni. Okey, yang ni dalam dia pun semua kita dah jahit silang pangkah. So dah siap lah. So sekarang kita nak pasang span pula ya. Span yang bahagian tebal ni kita letak dekat ujung dekat bahagian bahu. Untuk bahagian span yang dekat leher ni, make sure kita ukur jangan terkeluar span tu. Tandakan lepas potong. So untuk span yang lagi satu tu kita just teres je lah, teres dan gunting. Sekarang kita nak balik span pula. So letak span tu macam ni. Make sure kita letakkan span tu dalam irama menyerong. Saya ingat macam ni tau.
Lepas tu tandakan garisan tengah, lipat 2. Lepas tu tandakan 1 inci. 1 inci ya, 1 inci. Lepas tu kita jahit macam dart. Lepas tu kita jahit keliling span tu, make sure kena span tu. Kita jahit atas span tu. Macam biasa kita jahit tepi keliling. Part yang ni kena tengok betul-betul ya. Yang ini supaya dia punya jahitan jahit tepi tu tak terburai lepas ni. Tindih benang jahit tepi tu, kemudian jahit keliling, jarak dia 1 tapak. Span ni kena jahit tindih 3 kali. So mesti ada 3 garisan ya. 3 garisan. Nak pasang span pada baju ni, you kena lipat 2 span tu. Dan yang bahagian span yang tebal tu letakkan pada hujung bahu. Make sure span tu lipat 2, betul-betul center tengah-tengah ya. Jangan lipat sebelah panjang sebelah pendek. Nanti dia tak sedap pakai. Lepas tu kita pin span tu supaya dia tak lari. Span lagi sebelah pun kena pasang tau. Pinkan juga. Lepas tu kita jahit pada garisan bahu yang dekat dengan bahagian leher tu. Macam ni. Span bahu yang bahagian tebal tu kita jahit tindih. Ambil lebihan kain tu je. Make sure jahitan tu jangan terkena span. So, tada! Dah siap! To the city, I only say I love her when I wanna fuck her. I only call her pretty when she's taking out her titties. I only say I love her when I wanna fuck her. I only hit her up when I'm taking drugs. I only hit her up when I'm taking drugs. I only hit her up when I'm taking drugs. I only hit her up when I'm taking drugs. Spend all my daddy's money making sure my notes stay right. I only say I love her when I wanna fuck her.